sepatutnya pagi ni kita ada, saya ni kuliah daripada Jabatan Agama Islam JAIS, sepatutnya ada kuliah khusus, tapi pihak pengurusan mohon supaya pagi ni ada slot khas untuk program ni. Dan saya pun memaklumkan kepada Jabatan Agama Islam PAID, yang mereka memberi lampu hijau dan seronok dengan program ni. Seronok dengan program yang dianjurkan oleh pihak surau. Jadi hadirin hadirat dirahmati oleh Allah, pagi ni nak bercakap panjang pun InsyaAllah boleh ke? Tapi saya pendekkan juga lah kan. Saya yang tak larat, bukan tuan-tuan. Saya yang tak larat. Daripada seharian bekerja semalam sampai pagi ni pun masih bekerja. Jadi mood tu orang kata 50-50 lah. Energi pun dah tinggal 50-50. Tapi saya semalam sampai pukul 2 dia tak tidur. Saya sebab apa tuan-tuan saya tak tidur pukul 2? Sebab saya memikirkan pagi ni nak cerita apa. Sebab selalu saya mengajar ada kitab. Semua tahu yang ikut pengajian saya semua ada kitab. Kitab Penawar Bagi Hati, itu yang JAKIM tentukan. Kitab hadis, mustika hadis, itu yang JAKIM tentukan. Jadi kena ikut kitab. Jadi saya tak pening kepala. Tiba-tiba pengurusi kata datang pagi ni jadi imam kena kuliah. Saya pun jadi pening kepala. Saya apa yang saya nak serta begini kan? Jadi mencari saya apa pagi ni saya nak sampai kepada tuan-tuan. Dan mestilah sesuai dengan program yang tuan-tuan ajar lah kan. Takkan pagi ni saya nak cerita pasal bulan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan tinggal lagi 3 hari kan, ke 3 minggu lagi. Jangan silap kan 3 hari lagi. Besok Ahad, Isnin, Selasa, kemungkinan besar Selasa. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi saya pun tengok maklumat-maklumat yang saya ada, dan saya ringkaskan beberapa benda yang saya nak sampaikan pagi ini. Baik. Bagi saya, sepanjang hidup saya ni, lebih kurang 40 tahun tu Haji. 40 tahun saya dah. Tak muda dah. Masuk seri yang ketiga ni. Dah 40 tahun. Dan guru saya pun banyak. Guru saya berguru banyak. Dan baca buku lagi banyak daripada guru. Baca buku. Terima kasih. Sebab apa saya berguru? Sebab apa saya baca buku? Sebab saya mencari rahsia kejayaan hidup. Saya kata saya mesti berjaya dalam hidup. Dan sebab hidup sekali je, dan mati sekali juga. Jadi kalau saya gagal dalam hidup ni, habislah. Akhirat belum tentu lagi. Tapi yang pastinya dunia saya dah rasa. Saya rasa mesti nak juga dalam hidup ni. Macam mana? Jadi saya pun baca. Banyak saya baca. Di antara nasihat guru-guru saya yang berjaya, dan juga kaedah untuk berjaya melalui syariat, benda apa? Adalah sembahyang subuh berjamaah. Yang ni saya pegang yang ni daripada saya muda sampai saya tua ni, 40 tahun. Dan saya dengar daripada guru-guru saya yang dah berjaya. Tuan-tuan, okeylah, kejayaan apa yang guru saya bawa? Ni saya ceritalah supaya tuan-tuan nampak berjaya sampai tahap mana Ustaz.
Saya tahu kejayaan dia. Saya tahu kejayaan dia. Saya rasa saya pun tak boleh nak kejar. Sebab saya kagum dengan kejayaan dia tu. Sampai saya tanya apa rahsia. Okeylah, saya cerita pasal akhirat dulu. Saya cerita pasal akhirat. Tuan-tuan, setiap pagi bila dia ada, dia akan sembahyang subuh berjamaah jadi imam. Ni Tok Guru ni. Bukan nak murid, Tok Guru. Baru ustaz dia kena jadi imam. Kalau betul dia orang yang strong, dia kena jadi imam. Dia kena jadi imam. Sewaktu dia sihat, sewaktu dia sakit, dia mesti nak sembahyang berjamaah subuh. Walaupun tidur pukul 3 pagi. Saya pernah musafir dengan dia, saya pernah urus urusan dia. Dia subuh mesti nak datang ke surau masjid. Yang ni, satu. Saya nak cerita lagi. Dia menulis buku. Ni semua cerita ni. Berpuluh-puluh buku yang dia tulis. Tuan-tuan, berpuluh-puluh buku yang dia tulis. Dia tak pernah iklan dekat Shopee, dia tak pernah iklan dekat YouTube, dia tak pernah iklan dekat mana-mana pun tak pernah iklan. Dia cuma tulis saja. Agak-agak berapa lagu kitab dia, buku dia. Sudah hampir 20 kali cetakan satu buku. Satu buku 20 kali. Saya tak jumpa lagi orang boleh lawan dengan dia. Satu buku. Dia tulis berpuluh buku. Bila saya buku dia, saya akan buka. First kali saya cari apa dalam buku dia. Berapa kali cetak. Baru betul. Kalau hebat, kalau kamu tulis sekali saja cetak, orang tak mau baca dalam buku tu. Kan? Dia tulis banyak buku. Dan dia tak. Saya kagum dengan dia. Macam mana dia boleh jual? Macam mana orang beli-beli? Tuan-tuan, kita kan boleh paksa orang beli kita punya barang. Walaupun kita kata barang saya murah, tuan-tuan, orang beli bukan sebab murah. Kan? Kadang mahal pun orang beli. Macam hotel RM12 saya makan. Saya tengok ayat kata jual RM7. RM7 tak ramai, yang RM12 tu orang ramai. Maksud bukan beli kerana murah. Lepas tu saya pun tengok lagi. Saya tengok dia ada buka 3 buah sekolah di Malaysia, di Indonesia. 3 biji buah sekolah. Sampai orang tanya dia, Ustaz bagi gaji macam mana? Saya tak tahu, dia kata 3 biji buah sekolah. Dan dia tak pernah iklan pun dekat orang, saya buka sekolah, siapa-siapa nak bagi sumbangan. Saya tak pernah dengar daripada mulut dia sendiri. Tak pernah. Dan dia pesan kepada anak-anak murid dia, kalau nak buka sekolah, jangan minta. Jangan minta ke orang datang. Saya minta. Dan dia pesan kepada anak-anak murid dia, dan anak murid dia ikut cakap dia, jadi dia tak minta. Tuan-tuan, kadang-kadang kita minta kan, kita nak buka sekolah ni, siapa-siapa nak bagi sumbangan, buat surau pun minta kan, nak buat tandas minta RM20,000 nak sumbangan. Ini dia tak, jangan minta. 3 biji buah sekolah. Tak apa lah 3 biji sekolah. Nampaklah sekolah. Yang paling saya terkejut, 3 orang isteri. Siapa orang ni sini? 3. Kau semua benda semua benda pun. Saya bukan suruh, saya tak suruh kahwin 3 tau. Saya cuma cerita. Tak apalah, 3 orang isteri. Anak ni atas cakap, semua subur. Isteri pertama subur, produktif. Isteri kedua produktif. Isteri ketiga produktif. Saya berbelah juga anak. Saya kata ni macam-macam semua ni.
Takkan bunuh air liur je. Tuan-tuan, saya ada 2 orang anak, baru 2 orang anak, seorang isteri. Pening kepala nak fikir cari duit bagi makan. Kan? Kita suami isteri bekerja, dia tak, dia seorang saja bekerja. Lepas tu orang tanya dia, Ustaz kerja apa? Ini yang soalan yang paling best. Ustaz kerja apa? Ada gaji tetap ke? Ini jawapannya. Saya ni, dia cakap, saya bukan kerja kerajaan, ada pencen, ada gaji tetap. Saya tak ada gaji. Orang tanya, Ustaz sebulan minimum kena ada berapa ringgit? Saya ni kalau kira-kira 3 orang ni 10,000 wajib ada. Ada selit gaji Ustaz? Saya tak ada selit. Betul. Orang tanya dia. Kami duduk tanya dia, sebab apa, macam mana dia boleh jadi macam ni? Kan? Dia urus hidup dia ni semua. Kan? Anak dia semua sekolah-sekolah dia. Kan? Yang terakhir di Sabah. Tuan-tuan hak berada duit pun, hak ada duit ni, cuba pergi Sabah, berani tak? Pergi dakwah kat sana. Orang senang kat Malaysia sebelah sini, mana mau pergi sana? Nak pergi sana, nak suruh dakwah sana tu bukan senang. Nak suruh duduk dekat ustaz sini pun tak berani duduk sana. Paling lama pergi 3 hari je. Cuma setahun 2 kali 3 kali. Sana tu orang Islam, masuk Islam 4-5 kali dah. Faham tak masuk Islam 4-5 kali? Faham tak? Maksudnya kali pertama pergi NGO Islam bagi beras, Islam dia. Main lagi sebulan datang NGO Kristian, asal dia jadi Kristian dia. Lepas tu datang balik NGO Islam balik dia. Betul. Saya tak bantah. Betul. Datang balik NGO Islam, jadi bukan Islam balik. Kalau setahun 3 kali yang tukar. Betul. Kita, tuan-tuan jangan memberi ni agama. Kita. Jadi hadiah dirahmati oleh Allah. Tanya dia. Tanya Ustaz, sebenarnya apa rahsia Ustaz ni? Dah ramai sangat duk tanya dia. Dia pun cerita. Dia kata, saya tak ada amalan pun, melainkan satu saja saya jaga. Dia ada satu saja saya jaga. Dia kata, saya pun sibuk juga. Saya pun susah, mana sempat. Macam saya sibuk juga. Tak sempat nak urus anak, tak sempat nak urus apa, tak sempat, semua sibuk. Tuan-tuan, saya 2 orang anak, seorang isteri pun pening. Dia 3 orang isteri, 3. Seorang dekat Malaysia, 2 lagi, 1 lagi dekat Indonesia. Mampu pun lah. Jadi kita tanya dia, dia cakap, saya satu saja, saya akan jaga sembahyang subuh berjamaah. Itu saja pesannya. Saya hidup dengan dia berbelas tahun. Sewaktu saya nak pergi belajar pun, saya tanya dia lagi. Masa tu saya tanya, Ustaz, saya nak pergi belajar, pesanan untuk apa untuk saya? Dia kata, sembahyang subuh mesti ada kat masjid. Mesti ada kat masjid berjamaah. Saya ingat perkataan itu sampailah saya besar. Dan soalan tu sama juga, orang tanya kat dia, dia jawab benda yang sama juga. Dia sembahyang subuh berjamaah. Saya tak pernah tinggal. Lepas tu tanya, Ustaz ambil pesanan ni daripada mana? Dia kata, pesanan ni dipesan oleh Tok Guru saya juga. Siapa dia Tok Guru dia? Syed Abdul Hasan Ali An-Nadwi Al-Hasani, yang sekarang yang orang kata ulama nombor 1 dunia. Kalau tuan-tuan baca Syed Abdul Hasan ni, keturunan Nabi ni, nombor 1. Dia kata, saya pesan macam tu, saya pun pesan macam tu juga. Dan dia kata, siapa yang nak ni, ikut. Tok Guru yang saya cerita ni pun dah meninggal lah. Nama dia Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dah meninggal lah. Dan
Lebih kurang dalam 4 tahun, 5 tahun macam tu. Ya, dah meninggal. Dia kata rahsia kejayaan mesti kena bank semua berdampak. Jadi saya pun ingat pesan tu. Saya teringat lagi masa zaman saya sekolah dulu dekat Syria ni. Susah dulu. Kan, susah. Kita pergi belajar sendiri. Tuan-tuan, tak ada ambil pinjaman PTPTN. Tak ada pinjaman. Kira mengharapkan bank papa dan mama je. Bukan bank bukan. Papa dengan mama saja bank. Tak ada duit. Tapi saya ingat pesanan Syekh Habib Zamzam. Dia kata, nak mudah urusan, nak berjaya, sembahyang subuh berjamaah. Saya jaga yang tu. Tuan-tuan, bila saya jaga yang tu, saya nampak saya kaya. Dia duduk sana lagi kaya daripada Malaysia tau. Rumah saya orang kaya. Jadi rumah sewa, ada orang kat sini nak bayar rumah sewa. Saya orang bayar rumah saya. Saya tak duduk dah dekat sini yang pang. Saya duduk sebelah KLCC. Betul. Saya duduk dekat Syria satu tempat nama Fahamah. Fahamah ni town. Orang tak duduk situ. Yang duduk situ, student yang duduk situ semua kaya-kaya aja. Saya duduk situ. Sebab apa? Semua mudah. Nak makan mudah, nak pergi sekolah mudah, semua mudah. Apa mudah? Buka pintu semua nampak. Macam tu lah. LCC saya kata, semua ada. Tapi mahal. Tapi saya fikir, nak belajar, saya pun duduk. Saya teringat lagi betul. Rumah tu mahal. Tapi saya kata, wah, ada orang kaya buka kilang besi. Tak apa. Dia kata, kami bayar rumah kamu separuh. Bayar. Harga nilai RM1,000. Dia bayar setahun, tinggal lagi 500. Dari 500, mana saya nak cari? Panggil dua orang. Saya duduk dengan kawan saya. Seorang 250. Lepas tu lagi, saya kata, ni nak cari duit lagi. Tak belajar. Bank saya, masjid-masjid, tok-tok guru saya semua bank. Setiap bulan saya dapat duit. Setiap bulan. Sekolah bagi saya berapa ratus ha? Kira total semua RM500 saya dapat daripada orang bagi dia. Dia nak duit. Kumpul 500. Tu yang saya teringat lagi pesanan Syekh Habib kata, sembahyang subuh berjamaah jangan tinggal. Saya waktu belajar tu duit tak ada, takut kan. Takut tak boleh makan. Saya pun pergi dah sembahyang subuh. Setiap kali subuh pergi, musim sejuk pergi, musim panas pergi, semua bangun. Alhamdulillah. Mak saya bagi RM400 sebulan. Tapi saya perlukan RM1,000 sebulan. Lagi 600 tu saya ambil mana? Saya ambil dari poket orang lain. Orang keluarkan untuk saya. Tu saya kata betul menjadi formula ni. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah, kempen yang kita buat ni jangan sampai sini saja. Biarlah sampai bila-bila. Dan kebetulan pagi ni saya nak bacakan kepada tuan-tuan 2 hadis. Semalam saya tengok banyak-banyak hadis. Saya kata hadis ni perlu saya sampaikan. Kenapa ni? Saya baca kan. Tuan-tuan ada anak kan? Kita semua ada anak kan? Kita ni, bila kita ada anak ni, kita nak anak kita berjaya. Kita ada cucu, kita nak cucu kita berjaya kan? Jadi ini formula kejayaan. Saya nak baca. Saya selalu tengok hadis ni. Saya selalu baca hadis ni dekat diri saya dulu. Saya kata aku ni fail. Sebab apa fail? Sebab yang ni. Pun ni gagal. Sebab apa gagal? Sebab yang ni. Ni dia. Hadis ni riwayat Bukhari dengan Muslim. Tuan-tuan, kalau nak anak berjaya, buat benda ni. Saya lah cakap saya. Kalau tak berjaya, menyumbang saya balik. Betul. Hadis ni riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maksudnya kalau saya cerita pasal akademik, lepas Quran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Yang ni bukan hadis ni bukan dhaif lah.
Kan orang sekarang ni suka sebut dengan apa? Hadis dhaif lah, yang ni lah kan. Ni tak ada, ini hadis Bukhari ni hadis Muslim. Tak ada khilaf lah. Tak ada perbezaan pendapat. Lalu orang selalu sebut kan, sekarang ni banyak orang berhujah dalil kan. Ni dalil ni Bukhari dan juga Muslim. Lepas Al-Quran tu Bukhari dan juga Muslim. Hadis pula diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah ni siapa? Orang dalam hadis ni ada 5 orang figure paling besar, figure hadis. Banyak meriwayatkan hadis. Siapa dia? Salah satunya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah orang tak nafi lah. Memang dia ni hebat. Baik. Jadi hadis ni meriwayatkan kepada kita tentang apa? Saya nak baca. Yaqilu syaitanu ala qafiyati ra'sil ahadikum idza huwa nama salasa uqad. Nabi sebut syaitan ni dia akan ikat di hujung kepala manusia ni. Dia akan ikat dengan 3 simpulan. Bila kita tidur ni kan, ada tak manusia yang tak tidur? Ada kan? Semua tidur. Bila kita tidur je, kita akan diikat simpulan. Simpulan ni macam, tuan-tuan pernah tak tengok cerita orang sihir ke santau ke apa kan? Bila dia nak sihir, bila dia nak santau, dia buat apa? Dia baca dekat benda tu kan, tangkal-tangkal. Bacakan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq kan cerita tentang orang nak sihir orang ni, dia ada ikat simpulan. Tu dia tengok cerita Melayu tu ada benda kan, diikat-ikat. Jadi bila manusia tu tidur, syaitan dia pergi kepala diikat. Tu yang kadang-kadang ni saya cerita lah, ada orang sihir orang tak boleh beranak, diikat rahim. Betul? Tak beranak dah. Dia ada buat ikat supaya rezeki, tengok kedai orang tu bantu sangat, dia buat sihir sampai diikat, tak nampak pintu. Ini cerita orang Melayu lah. Dia memang betul lah, memang ada sihir macam tu. Jadi Nabi sebut uqad ni adalah simpulan yang dibaca kepada orang nak sihir ni. Jadi syaitan ni bila manusia tu tidur, dia ikat 3 simpulan. Kemudian dia buat apa? Yadribu ala kulli uqad. Ketiga-tiga simpulan ni dia buat apa? Dia perkukuhkan, ataupun dia jampi lah. Maksudnya dia ikat, kemudian dikukuhkan ikatan tu dengan apa? Dengan mentera dia. Mentera jampi lah kan. Apa yang dia baca? Dia baca alaika lailun tawil farqud. Dia baca dekat tu, dia kata masih panjang malam masih muda. Dia kata panjang lagi ni. Dia kata malam ni panjang lagi. Dia kata kalau kamu bangun pun masih ada sempat tak sembahyang. Dia kata tidur. Pergi balik tidur. Dia baca dekat simpulan tu. Dia kata malam ni masih panjang lagi, masih ada baki lagi. Dia kata yang kamu dah cepat-cepat bangun ni buat apa? Pergi tidur. Dia baca agak mentera. Betul, diikat dia baca. Sebab tu kadang-kadang kalau kita jaga kan, kita pun khayal, tengok 5.30, tak apa tahu lagi. Padahal 5.30. Lepas tu dia kata, pukul 6 berapa lagi? Bila nak lambat? Pukul 7.30 baru dia lambat. Betul. Jadi yang ni benda ni, benda ni memang akan bermain dalam kepala kita. Memang kita santai seronok kan, relax, dia tak ada cepat. Memang yang tu mentera yang dia baca. Dia kata malam masih panjang lagi, dia kata masih ada masa. Jadi buat apa bangun-bangun awal? Dia kata tidur je. Baru tidur, baring lagi. Lepas tu ini yang dia buat simpulan ni. Jadi kekallah benda ni terikat. Tuan-tuan, bila terikat ni tak terbuka kan? Habis. Jadi
Nabi sebut 3 simpulan ni akan terungkai dengan 3 benda. Nanti kita tengok Nabi kata, kalau dia bangun, kemudian dia berzikir, fazakarullah, berzikir, dia baca doa, dia bangun, dia baca doa, alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur, baca doa. In halat, Nabi sebut terungkai baru satu. Maksudnya ada lagi 2. Kemudian kalau dia fa'in tawadda'a, dia baca doa, kemudian dia pergi ambil wuduk, termasuk juga mandi, semualah dia akan terungkai yang kedua, terbuka. Tuan-tuan, kalau pintu rumah tak terbuka, mana boleh masuk? Kan? Bungkusan tak terbuka, mana boleh makan? Kan? Benda tu tutup pun tak ada manfaat. Jadi, lepas tu yang ketiga Nabi sebut wa in shalla, kalau dia sembahyang, in halat, akan terbukalah yang ketiga. Okey. 3 tu dah terbuka. Yang kita cari apa? Yang last sekali dalam hadis ni. Yang ni yang sebenarnya saya nak sampaikan. Nabi sebut kalaulah ketiga-tiga tu dah terungkai, Nabi sebut apa? Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Nabi sebut bila ketiga-tiga tu terungkai, maka hari tu apa? Hari tu dia akan ada apa? Nasyitan. Nasyitan ni kalau dalam bahasa Arab cergas. Tuan-tuan, cergas ni lawan dia apa? Malas. Kalau malas tuan-tuan, susah nak hantar anak. Anak tak nak pergi sekolah, kita dia nak pergi sekolah. Kan? Yang nak pergi sekolah tu kita. Masalah kan? Masalah kan? Kita tuan, cergas ni lawan dia malas. Sebab tu ni benda ni bergantung dengan dia panggil apa? Motivasi. Kita ni bila nak buat kerja, apa-apa dia kena ada motivasi. Tuan-tuan, kita bukan boleh paksa anak kita. Kita sendiri pun nak baca buku, nak baca Quran, bukan bila orang paksa. Kita nak kena apa? Kita nak kena rajin kita tu. Kan? Benda ni Nabi kata kalau manusia tu dah terungkai ketiga-tiga tu, insya-Allah pagi tu dia bangun dengan cergas. Saya kadang-kadang kan, bila saya lalu ke depan sekolah, kesian kat mak tu. Nak suruh anak pergi sekolah. Anak dia lihat sangat. Kan? Payah sangat. Macam nak pergi masuk penjara kalau masuk sekolah. Kadang-kadang dia meronta-ronta, kadang-kadang dia menangis kan. Kadang-kadang susah. Susah. Kadang-kadang tu belum kira lagi yang nak ambil SPM. Tahu dia SPM ni berapa habis ya? Kami sekolah berapa habis? Tuan-tuan, kita buat program macam-macam pun, inilah untuk memandaikan dia, belum tentu lagi. Ni saya nak beritahu pengalaman dan jadi guru ni. Nak didik manusia ni, kadang-kadang belajar buah pokok pun boleh pandai daripada orang belajar kat dalam bangunan lagi. Sebab dia bukan berkaitan dengan apa-apa belajar ni. Dia bukan ada kaitan tahu kalau aircon sejuk, maka jadi pandai lah semua. Kalau guna kipas saja, maka jadi bodoh lah semua. Tak. Dia tak ada kena-kena. Kan? Kadang-kadang sekolah tu tingkat pun tak ada. Sampai anak murid tak lain. Ada bangunan bertingkat-tingkat, tapi anak murid tak seperti itu. Sebab dia bukan berkaitan dengan benda tu. Dia berkaitan dengan apa? Motivasi. Siapa yang nak baca buku hadiah ni sampai 4-5 jam? Saya nak tanya, adakah orang yang boleh duduk baca buku sehari dan panjang? Duduk baca buku saja. Tak tahan. Kan? Jadi tuan-tuan, kalau kita nak semua anak kita rajin, semua dia bangun awal, baca doa, ambil wuduk, datang masjid. Automatik motivasi tu. Saya pengalaman bab motivasi ni.
hantar motivasi seminggu dia tahan. Minggu kedua jadi lemah balik. Jadi, takkan setiap minggu kita nak hantar motivasi kan? Kan setiap minggu kita nak hantar motivasi. Susah lah. Tak ya? Motivasi syariat senang kan? Suruh dia bangun pagi kan? Baca doa, ambil wudu, datang surau. Tuan-tuan, motivasi ni duduk dekat dalam. Kita tak boleh nak rawat dia. Orang sakit hati, kita nak rawat macam mana pergi hantar hospital lampang. Tak lepas. Sakit dalaman ni, rawatan dia lain. Macam tak kabur, sombong, bongkak kan. Ini penyakit hati. Penyakit hati ni dia tak ada rawatan, dia bukan bagi ubat suplemen, bukan. Dia ada ubat khusus. Jadi tuan-tuan, nak bagi motivasi tinggi, Nabi sebut apa? Bangun pagi tu. Nabi sebut apa? Thayyiban nafsi. Dia akan bermotivasi, sentiasa membara. Ada orang sampai tak cukup masa baca buku. Ada orang sampai tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa sebab tak tahu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi sebut wa illa, kalaulah dia tak buat macam ni. Nabi sebut kalaulah dia tak buat macam ni, dia tak bangun baca doa, kemudian dia tak ambil wudu, kemudian tu yang kadang-kadang kita gerak anak kita 7.30 so pergi sekolah, 7.30 gerak dia nak pergi sekolah, dia jadi macam mana? Dia punya kaki sebab apa? Sebab dia tak ada motivasi nak pergi ke sekolah. Dia hilang semangat. Tuan-tuan, semangat ni janganlah. Semangat ni bukan boleh beli. Kalau boleh beli, saya dah kaya ada orang jual semangat sekilo. Ya, betul. Saya tahu benda sebab saya cikgu, tuan-tuan. Saya bukan ni engineering, bukan. Saya cikgu. Saya bertemu dengan 500 pelajar. Saya tahu benda ni. Macam mana abang nak bagi semangat? Kita dah cakap dah, siapa dapat nombor 1 dapat 1,000. Kan tak nak juga. Bukan pasal 1,000 tu. Kalau kadang-kadang tak lagi apa-apa pun tetap nak buat. Tak bagi hadiah pun tak apa. Tapi sebab dia termotivasi untuk berjaya, dia akan buat. Yang ni saya akui, saya ada 500 sampel uji kaji. Tuan-tuan ada hafal Quran 30 juzuk. Boleh paksa ke? Kita katalah Nabi kata nanti akhirat boleh pakai gambar kota dan gambar ayah, boleh itu, boleh ini. Tuan-tuan ingat semangat ke? Sebut Nabi tu, bukan dia sebut apa? Bukanlah nama Cina mana ke apa kata. Sebut Nabi. Nabi kata, dia tak ada. Lepas tu hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya boleh sebutlah yang tu. Jadi Nabi sebut, siapa yang tak buat macam ni, kalau dia tak buat macam ni, asbaha khabisal nafsi kaslan. Nabi sebut apa? Kalau dia tak buat benda ni, bila seharian hari tu, dia akan apa? Dia punya motivasi dia punya jiwa dia punya ruh dia akan jadi lemah. Nabi sebut kaslan, tambah satu lagi dia jadi malas. Malas ni penyakit. Penyakit. Sebab apa? Sebab apa saya kata penyakit? Sebab Nabi ajak kita doa. Nabi tak minta doa, so ya Allah lindungi aku daripada sakit jantung ke, sakit darah tinggi ke. Nabi minta lindung daripada apa? Setiap pagi dan petang baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah lindungi aku daripada penyakit tak ada motivasi, lemah, stres, kan, duk takut. Tuan-tuan, benda ni antara isu yang menjadi perhatian di sekolah-sekolah. Saya ada seorang pelajar, saya cerita ya. Saya kata, kenapa cuti kerap sangat ni? Saya kata, sehari datang sekolah 3 hari, balik. Lepas tu 2 hari duduk kat rumah, balik kat sini. Lepas tu seminggu, 2 minggu, balik pula. Saya kata, kenapa Ustaz dia ada masalah Ustaz? Saya kata, masalah apa? Masalah dia ni,
gangguan-gangguan ni. Betul? Betul. Saya kata ini gangguan syaitan. Saya beritahu. Gangguan syaitan. Jadi rawatan dia pun ikut ni, saya kata. Sebab tuan-tuan, penyakit dalaman ni dia akan boleh ubat bila saya beritahu orang. Sakit jantung bolehlah kita bagi IGN. Tapi kalau sakit yang lain tu, dia tak boleh beli. Yang ni saya tekankan kepada anak murid saya. Tuan-tuan tekankan kepada anak-anak. Yang bisa buat apa? Kalau dia tak buat benda ni, satu hari tu, seharian tu dia akan jadi apa? Tak ada motivasi. Dia tak fikir pun masa depan dia. Dia tak fikir pun kepentingan hidup dia. Dia tak fikir pun. Dan Nabi tambah satu lagi, dia akan malas. Malas ni tak boleh buat apa lah. Malas ni. Orang malas. Sebab tu Nabi minta berlindung daripada malas. Jadi tuan-tuan, hadirin dirahmati oleh Allah, saya rasa cukup setakat itu saja. Ini hadis ni tolong jadikan ni saya motivasi untuk anak-anak. Kita pun sama. Yang kita jadi malas-malas tu sebab apa? Malas. Ya, saya boleh sebut sebab saya dah bila saya rajin saja bangun sembahyang subuh pagi, saya akan ada energi. Walaupun saya mengantuk. Tapi bila saya tidur awal, pergi bangun lambat, kita rasa macam cukup kan? Semalam dah tidur. Dia nak bangun pukul 6.30. Tuan-tuan kata, 6.30. Padahal tu dah lambat. 6.30 orang dah sembahyang dah dekat masjid. Dah habis dah. Kita rasa macam cukup kan? Tapi tetap akan jadi lemah juga. Lemah juga seharian. Sebab apa? Bergantung kepada motivasi. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, teruskan benda ni. Kalau nak berjaya, tu contoh saya yang tadi Syekh Muhammad Zamzam tu, sembahyang subuh, kemudian anak-anak pesan. Kalau kita tak mau susah, itu je. Kalau kita sanggup bersusah-susah, nak hantar kita duduk kat situ sampai 4 jam tu, tengok anak. Ayah duduk sini lah, dia kata saya nak sekolah, ayah duduk. Takkan mak dia duduk situ kat sekolah? Ini pengalaman saya jadi cikgu. Jadi cikgu banyak benda-benda yang pelik ni. Jadi hadirin rahmati oleh Allah, cuba buat ni. Tak payah hantar sama camp, tak payah hantar camp mana-mana ni, camp masjid. Tak payah bayar pun. Datang masjid kena bayar ke? Free kan, siap makanan gitu. InsyaAllah ni surau sediakan makanan. Special punya makanan. Datang sedap. Bawa anak-anak. Sebab tu hadirin dirahmati oleh Allah, sebab kita ni dah nak mati. Saya dah nak mati dah. Yang tinggal siapa? Anak-anak kan? Yang anak-anak tu lah. Supaya kita anak-anak orang Islam ni berjaya. Sebab tu saya kata, saya nak anak-anak orang Islam berjaya. Kita asyik lemah saja kan? Kita nak anak orang Islam berjaya. Sebab tu hadirin dirahmati oleh Allah, kempen sembahyang subuh macam Jumaat ni sebenarnya bermula daripada negara-negara luar lagi. Dekat Palestin, dah sembahyang kat Turki dulu. Turki dah lama buat. Turki siap bagi hadiah hari. Pastikan. Kita Malaysia ni sedar bila Alif Fatah lah. Alif Fatah buat dengan Siti Nurhaliza ke siapa. Tapi sekali tu je lah kan. Tak mahu orang macam tu, dia kena buat keputusan. InsyaAllah tuan-tuan, cukup kekal itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat. Ni pesanan ni Nabi bagi kepada kita tengok dalam-dalam. Dulu saya kan selalu cari apalah motivasi yang boleh bagi saya semangat, yang boleh bagi semangat. Saya cari macam-macam. Inilah saya rasa semua gagal. Yang saya yakin adalah sembahyang subuh berjamaah ni. Itulah yang saya jaga daripada dulu sampai sekarang. Saya tengok alhamdulillah menjadi. Kalau dulu kita baca buku kan, baca ucapan Lee Chong Wei lah, baca ucapan Cristiano Ronaldo lah, semua kita baca ucapan. Tapi semua itu tak kekal, tak bertahan lama. Bila sembahyang subuh ni, lama kekal, maintain, sentiasa semangat. Jadi hadirin rahmati oleh Allah, teruskan niat ni. Kalau nak berjaya, Nabi sebut apa? Dia tak buat, seharian akan bad mood. Mana tak tengok orang bad mood? Bad mood ni, Allah, bad mood sentuh sikit pun dah marah lah. Pasal bad mood kan? Padahal tak tahu apa. Tak tahu punca, kadang suami isteri kan? Apa abang ni? Sebab bad mood ni dalam bahasa Arab apa? Khabisan nafsi. Yang
dalam hadis tadi sebut. Sebab tu tuan-tuan, jom kita kembali kepada agama kita, kita cuba buat. Saya pun cuba perlahan-lahan. Saya dah cuba lama dah, 25 tahun dah saya cuba. Cuba kadang-kadang gagal, kena reset balik, mula balik. Okey, 2 bulan, ada agak lemah seminggu, reset balik. Bukan senang tuan, bukan senang. Hadirin rahmatullahi Allah, mudah-mudahan ada manfaat pertemuan ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darabis syaqaq wa su'il qada wa syamatatil a'da. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.